Assalamualaikum, nama saya Nur Yana Atika binti Asmawi. Nombor kad pelajar saya ialah 11 DKA 19 F1009. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Syafiqah binti Samsul Harun Nizam. Nombor matrik 11 DKA 19 F1012 dan saya daripada kelas DKA 5C. Assalamualaikum, nama saya Nur Syazwani Sofiani binti Syarizan. Nombor matrik 11 DKA 19 F1063. Okey, antara isi kandungan kami ialah pengenalan projek, latar belakang kajian, pernyataan masalah, objektif kajian, skop kajian, kajian literatur, metodologi serta alur, analisis data dan perbincangan, kesimpulan, tata klaim dan rujukan. Bagi pengenalan, air merupakan keperluan asas kepada semua kehidupan secara fizikalnya. Air merupakan sebatan tanpa warna, bau dan rasa. Walau bagaimanapun, pencemaran air telah berlaku dalam sumber air. Air perlu dirawat sebelum boleh digunakan. Antara rawatan air yang dilakukan adalah penggunaan maba EM dan alum bagi menurunkan pH dan mengurangkan kekeruhan air. Latar belakang kajian. Kualiti air Sungai Langit adalah pada tahap sederhana tercemar, JAS 2019. Penduduk di kawasan Sungai Langit telah mengalami masalah pernafasan terutama kepada kanak-kanak yang menggunakan ubat sedutan Jamian 2020. Para nelayan juga terjejas akibat kehidupan sebagai terancam dengan keadaan sungai yang semakin dicemari. Rosli Ismail 2020. Justru, kajian rawatan air berlaku di Sungai Langit bagi kegunaan domestik untuk skala kecil. Bagi pernyataan masalah pula, pencemaran sungai yang sering berlaku di Sungai Langit sehingga menyebabkan keputusan bekalan air di Selangor. Air Sungai Langit sangat berbau busuk. Ashraf Muhammad 2019. Yang ketiga, antara punca pencemaran adalah penempatan haram. Nur Atika Sulaiman 2020. Dan yang terakhir, catuan air penduduk sering berlaku di kawasan Sungai Langit bernama 2020. Antara objektif kajian kami ialah: pertama, membuat campuran makmal menggunakan mikroorganisma berkesan EM bagi tujuan merawat air Sungai Langit. Yang kedua, menentukan kuantiti optimal alum yang sesuai bagi sampel air Sungai Langit menggunakan ujian JAR. Dan yang ketiga, membuat perbandingan kekeruhan dan pH sebelum dan selepas rawatan air menggunakan mikroorganisma berkesan EM dan alum digunakan. Antara skop projek kami ialah sampel air diambil dari Sungai Langit. Peratusan kuantiti optimal alum digunakan ditentukan menggunakan ujian JAR. Peratusan alum yang digunakan adalah 5 ml, 10 ml dan 15 ml. Sebanyak 7.5 liter air digunakan bagi tujuan rawatan air tersebut. Ujian yang digunakan bagi membuat pembandingan adalah kekeruhan dan pH. Tempoh masa yang diambil dalam merawat air adalah 30 minit, 1 jam, 2 jam, 4 jam, 8 jam, 12 jam dan 24 jam. Pencemaran ialah terdapat perbezaan langsung dan secara tidak langsung kepada sifat fizikal, haba, kimia, biologi atau radioaktif pada mana-mana bahagian dengan melepaskan atau meletakkan bahan buangan yang boleh menjejaskan kegunaan pengguna yang boleh membahayakan kesihatan. Fatimah 1990. Bagi indeks kualiti air, indeks kualiti air yang selalu digunakan oleh agensi dan alam sekitar untuk mengukur kebersihan dan kualiti bekalan air untuk kegunaan domestik, aquaculture dan pengairan. Marble ialah campuran antara tanah liat, bahan organik, molasses, mineral dan gabungan bakteria acidic, bakteria fototrofi, yeast dan antinomycetes. Marble mudah bertindak dengan melarut dalam air dalam keadaan yang perlahan. Sayyidah Nafisah 2020. Okey, seterusnya ialah EM, iaitu mikroorganisma berkesan. Apa itu EM? EM ialah gabungan khas mikroorganisma yang menyokong proses-proses perencanaan semula atau menindas proses pembentukan. Gabungan ini dibangunkan sekitar 30 tahun yang lalu di Okinawa, Jepun. Okey, apa pula fungsi EM? Fungsi EM ialah untuk membersihkan sungai supaya tidak berbau busuk. Ia diperkatakan oleh Siti Aisyah Ramli pada tahun 2014. Okey, seterusnya, mikroorganisma apa yang ada dalam EM? Okey, pertama ialah bakteria fotosintetik. Kedua ialah bakteria asid laktik. Dan ketiga ialah yeast. Okey, seterusnya ialah tawas atau bahasa saintifik dia ialah alum. Okey, apa fungsi alum? Alum digunakan sebagai floculator atau berfungsi sebagai untuk menggumpalkan kotoran dalam proses penjernihan air.
Hal ini diperkatakan oleh SMPSNA pada 2021. Okey, seterusnya adalah saya hendak menerangkan tentang carta alir yang kami cadangkan dalam projek kami. Okey, mula-mula kami akan mengenal pasti penyataan masalah kajian. Seterusnya ialah pengambilan sampel air. Dan seterusnya ialah kami membuat ujian pH dan kekeruhan sampel air sebelum menjalani rawatan. Seterusnya ialah kami melakukan ujian JA untuk penentuan kuantiti optimum alum. Okey, selepas itu kami akan membuat mood ball menggunakan mikroorganisma berkesan atau dipanggil EM. Dan selepas kami menyiapkan mood ball itu dan diperang selama 2 minggu, kami membuat rawatan pada air tersebut menggunakan mood ball dan alum. Okey, seterusnya kami akan membuat perbandingan sebelum dan selepas ball dan alum digunakan dari aspek pH dan kekeruhan air tersebut. Okey, seterusnya kami akan menganalisa data dan menjalankan perbincangan. Okey, seterusnya ialah analisis data. Analisis data haruslah mempengaruhi objektif yang kita lakukan. Okey, objektif pertama ialah membuat campuran mood ball menggunakan mikroorganisma berkesan atau dipanggil sebagai EM bagi tujuan merawat air Sungai Langat. Okey, gambar yang kami sertakan adalah campuran untuk membuat mood ball. Pertama ialah EM iaitu efektif mikrob atau mikroorganisma berkesan, dan kedua ialah tanah, dan ketiga ialah sisa dapur. Okey, apakah proses pembuatan mood ball? Okey, kami akan menunjukkan proses-proses pembuatan mood ball. Pertama, kami akan menyediakan bahan campuran untuk membuat mood ball iaitu tanah, EM dan EM1 mengikut kuantiti yang sepatutnya 25 gram sisa dapur ke dalam cecair EM. Okey, step keempat pula, gaulkan campuran sehingga sebati. Dan step kelima ialah tambahkan 7 kilogram tanah pada campuran itu. Okey, kami menggunakan tanah selama 2 minggu. Okey, dan step ke-9, mobile EM sedia untuk digunakan. Okey, objektif kedua kami ialah menentukan kuantiti optimum alum yang sesuai bagi sampel air Sungai Langat melalui ujian JA. Okey, gambar yang kami sertakan adalah proses ujian JA dilakukan. Okey, apakah fungsi ujian JA? Ujian JA ialah untuk menentukan kandungan alum yang optimum bagi kesesuaian bagi mengurangkan kekeruhan air. Okey, seterusnya saya ingin menunjukkan keputusan ujian JA berdasarkan pH dan kekeruhan air Sungai Langat. Okey, graf di bawah menunjukkan graf pertama menunjukkan 10 ml sebab pada 10 ml nilai kekeruhan mendapati paling rendah iaitu 0.21. Kan bahawa kekeruhan melawan dos. Okey, macam yang kita lihat, nilai optimum alum menunjukkan pada 10 ml. Kenapa nilai optimum alum ialah? Okey, graf seterusnya ialah pH melawan dos. Seperti yang kita nyatakan, pada 10 ml dos alum, nilai pH adalah 6.31. Objektif ketiga ialah membuat perbandingan kekeruhan dan pH sebelum dan selepas rawatan air menggunakan mikroorganisma berkesan iaitu ataupun EM dan alum dilakukan. Okey, gambar yang kami sertakan adalah cara kami membuat perbandingan kekeruhan dan pH selepas rawatan dilakukan. Okey, ini adalah data bagi nilai kekeruhan dan juga nilai pH Sungai Langat pada asalnya yang sebelum kita melakukan segala ujian ke atasnya, seperti contoh ujian JATES dan sebagainya.
Okey, pada mulanya kita ambil nilai pH 3 kali bacaan dan purata yang kita dapat adalah 6.58. Manakala nilai kekeruhan kita dapat 52.57. Okey, kat situ kita boleh tengok dia punya nilai kekeruhan dia tinggi. Okey, pada dasar pemerhatian kita, air Sungai Langat ini sedikit berasid dan juga kekeruhan dia tinggi. Seterusnya adalah gambar rajah bagi pemerhatian rawatan air menggunakan makbol yang kita orang dah peram selama 2 minggu dan ianya boleh diguna pakai. Okey, pada setiap bekas, pada setiap besen, kita orang meletakkan kuantiti air Sungai Langat semua sama iaitu 7.5 liter. Manakala makbol kita orang letak 10 biji pada setiap besen dan yang berbeza hanyalah kuantiti elem. Pada bekas pertama kita orang letak 0mm, pada bekas kedua 5mm dan juga bekas ketiga 10mm, manakala bekas yang terakhir adalah 15mm elem. Okey, berdasarkan gambar rajah yang kita orang dah tunjukkan ni, kita boleh nampak mana yang jernih dan juga mana yang keruh dia tinggi. Ini adalah data dan graf bagi keputusan pH dalam tempoh 24 jam yang telah kami perhatikan setelah makbol dan juga air sungai dicampurkan dalam satu bekas. Okey, pada pemerhatian kita, yang tiada elem pada bekas pertama iaitu dia punya pH semua sama, seakan sama. Manakala nilai pH pada bekas-bekas yang lain semakin meningkat. Okey, pada bekas keempat iaitu campuran 10 biji makbol dan juga 15mm elem menunjukkan peningkatan nilai pH menghampiri neutral dalam tempoh 4 hingga ke 12 jam. Manakala pada 10 biji dan juga 10mm elem berlaku juga neutral tapi pada tempoh 24 jam ke atas. Ini adalah graf dan juga data bagi kekeruhan yang kami perhatikan selama 24 jam. Okey, dalam pemerhatian kami, semakin meningkat penggunaan elem, kekeruhan semakin berkurang, menurunlah maksudnya. Okey, tetapi berlaku peningkatan kekeruhan setelah tempoh 8 jam ke atas. Antara 4 pemerhatian iaitu 4 besen yang kita orang perhatikan, pada bekas keempat sahaja iaitu 10 biji makbol dan juga 15mm elem menunjukkan kekeruhan yang paling rendah yang kita dapati pada tempoh 8 jam iaitu 2.10. Okey, ini adalah perbincangan yang telah kami lakukan setelah pemerhatian rawatan kajian air yang telah kita orang lakukan. Okey, berdasarkan kita orang punya pemerhatian, pada mulanya air Sungai Langat ini sedikit berasid dan juga kekeruhannya sangatlah tinggi. Selepas itu, kami buat rawatan makbol campur dengan Sungai Langat. Okey, kat situ kita boleh nampak nilai pH menghampiri neutral pada peningkatan elem. Okey, dekat sini bermaksud makin tinggi elem yang kita letak, makin neutral lah air Sungai Langat itu. Okey, manakala air kekeruhan dapat dikurangkan. Campuran bagi 10 biji makbol dengan 15 ml elem menunjukkan nilai pH air statik pada 6.95 pada tempoh 4 jam, 8 jam dan juga 12 jam. Kemudian meningkat kepada neutral dalam tempoh 24 jam iaitu 7.04. Okey, nilai kekeruhan air Sungai Langat sangat rendah pada 8 jam iaitu 2.10. Okey, ini adalah kesimpulan dan cadangan yang kami perolehi. Kesimpulannya adalah rawatan air menggunakan campuran 10 biji makbol dan 15ml elem dalam tempoh 8 jam dapat mengurangkan kekeruhan dan meneutralkan air Sungai Langat dengan berkesan. Pada tempoh 8 jam, kesemuanya berkesan. Nilai pH semakin neutral, manakala kekeruhan semakin berkurang pada tempoh 8 jam. Okey, cadangan penambahbaikan kami adalah kami akan melakukan lebih lanjut terhadap makbol. Makbol tu kita orang akan timbang berat dia semua sama rata dan tempoh pemerhatian yang dilakukan akan kami lebih lama untuk meyakinkan mana yang lebih elok. Ini adalah rujukan-rujukan bagi tajuk projek kami iaitu kajian rawatan air menggunakan makbol, EM dan elem bagi kegunaan domestik yang kami dapati di
jurnal, di artikel-artikel di internet dan pelbagai lagi. Dan ini sambungan rujukan yang kami dapati. Dan ini adalah nilai-nilai kos projek yang telah kami keluarkan pada projek kami. Antara bahan-bahan yang kami gunakan adalah tanah, baja, EM, besen, pembalut makanan, bekas peram dan juga tong. Manakala kenderaan semua kita orang kira daripada tol dan juga minyak. Total yang kami telah gunakan adalah RM219.18. Dan yang terakhir adalah cartagan. Yang warna merah tu yang kita orang plan, yang kita orang bila kita orang akan lakukan projeknya, bila kita orang akan ambil air sungai dan kita orang akan lakukan rawatan, matball tu semua bila. Tapi yang warna hijau tu adalah yang kita orang dah lakukan, yang kita orang dah buat daripada bulan September 2021 sampai Januari 2022.